Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Sekarang kita akan lihat lagi sambungan bagi model peperiksaan akhir tahun tingkatan 2. Terlihat soalan nombor 27, raja di bawah menunjukkan sebuah poligon yang dilukis pada grid segi empat sama yang bersisi 1 unit. Namakan poligon itu. Okey, kalau namakan poligon, tengok ada berapa sisi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau 6 sisi, nama dia ialah heksagon. Soalan nombor 2. Cari luas dalam unit kuasa 2 poligon itu. Sekarang kita perlu bahagikan kita punya heksagon ini kepada beberapa bahagian. Bentuk yang kita senang nampak lah. Okey, jadi dekat sini saya bahagikan kepada beberapa bahagian. Bahagian yang pertama, yang ini, yang ini, yang ini. Saya bagi nama dia A. Bahagian yang kedua, saya pecahkan dekat sini. Ini, kawasan yang kecil ini nama dia B. Bahagian yang ketiga dekat sini, ada satu segi empat tepat dekat sini. Okay, yang ini bahagian dia C. Saya nak cari yang senang dululah. Saya nak cari luas bahagian B. Okay, luas bahagian B dekat sini, kita kira satu kotak ni 1, 2, 3, 4. 4 darab dengan dekat sini lebar dia 1, 2, 3. Jadi 4 darab 3 ialah 12 unit kuasa 2. Sekarang saya nak cari C. C yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 unit. 7 darab dengan lebar dia ialah 1, 2, 3. Jadi 7 darab 3 ialah 21 unit kuasa 2. Okey, sekarang saya nak cari A. A bentuk dia ialah segitiga. Formula segitiga, formula luas untuk segitiga ialah 1/2 darab panjang darab lebar. Jadi dekat sini lebar dia ialah 1, 2. Panjang dia ataupun tinggi dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka kita kira dengan kalkulator, kita akan dapat 6 unit kuasa 2. Okey, untuk cari luas keseluruhan, luas poligon ataupun heksagon ini ialah A tambah B tambah C. Ini tadi, bahagian-bahagian ini tadi. Jadi luas A ialah 6, luas B ialah 12, luas C ialah 21. Maka jumlah luas heksagon ini ialah 39 unit kuasa 2. Seterusnya, soalan dia, selesaikan persamaan linear serentak yang berikut. Okey, soalan ini. Mula-mula saya salin dulu persamaan yang dibagi X tambah Y sama dengan 20. 3X tambah 2Y sama dengan 42. Okey, mula-mula sekali, langkah yang pertama ialah berikan dia nama. Jadi yang ini saya bagi nama dia nombor 1, yang ini saya bagi nama dia nombor 2. Selepas kita bagi dia nama, kita tengok yang depan ni. Okay, nak tengok belakang ni pun, yang Y ni pun boleh, tapi saya suka tengok depan je. Okay, sekarang kalau kita tengok dekat sini, ini X sahaja, dia tak ada nombor 3. Yang ini ada 3. Jadi cuba fikir macam mana saya nak bagi sama ni. Nak bagi depan ni 3 juga. Jadi cara dia ialah kita kena darab dengan 3. Maka X darab 3 ialah 3X tambah dengan yang ini Y. Y darab dengan 3, kita akan dapat 3Y sama dengan 20. Darab dengan 3, kita akan dapat 60. Ini kita bagi nama baru dekat dia, nombor 3. Jadi dekat sini 3 ini saya ulang balik, dia kena darabkan dengan semua yang ada dalam persamaan 1 ini tadi. Selepas sama ini tadi, nombor 2 dengan nombor 3 ni dah sama. Jadi kita buat line macam ni. Kita tengok yang ni depan ni tadi 3x 3x kan. Okay, kita fikir
Macam mana nak bagi dia kosong dekat depan ni? Nak bagi dia mati. Ni 3x, ni 3x. Jadi kita kena tolak. Okey, apabila kita tolak, yang depan ni dah mati, dah tak ada. Jadi yang ini kita tulis 2y. Ini tadi. Lepas tu ini tolak, kita tulis tolak. Yang ini kita tulis 3y. Sama dengan yang ini yang belakang ni tadi 42. Yang ini tadi tolak. Yang ini 60. Selepas itu yang ini y, yang ini y sama. Ini y, ini y. Okey, jadi dekat sini 2 tolak 3. Tekan kalkulator 2 tolak 3, kita akan dapat negatif 1. Lepas tu kita tulis je y dekat belakang. Kemudian 42 tolak 60, kita akan dapat 18. Negatif 18. Ini belum selesai. Sebab apa? Sebab dekat sini ada negatif. Dia tak boleh negatif. Dia kena positif. Jadi kita tukarkan je. Jadi y sama dengan 18. Nampak dekat sini negatif kan? Kita buang-buang. Buang-buang dia jadi positif. Okey, ini baru siap separuh jalan cerita. Kita kena buat lagi. Y sama dengan 18 ke dalam nombor berapa yang awak nak. 1, 2, 3 suka hatilah. Tapi dekat sini saya nak masuk ke dalam 1. Saya tulis dulu persamaan nombor 1 saya ni. X tambah Y sama dengan 20. Sekarang kita kena ganti Y. 18 ni masuk dalam ni. Jadi X tambah 18 sama dengan 20. X sama dengan 18 ni tadi kena pindah ke kanan. Kita akan jadi tolak. Jadi tulis dulu 20 tolak dengan 18. X sama dengan 2. Okey, jadi sekarang dah siap lah buat kesimpulan. Oleh sebab itu X sama dengan 2, Y sama dengan 18. Okey, untuk soalan ini ada 4 markah. Markah yang pertama ialah apabila kita samakan persamaan ini. Dekat sini dapat 1 markah. Kemudian kita tolak dekat sini. Kita buat operasi tolak dekat sini tadi, dapat 1 markah. Kemudian kita gantikan nilai Y yang kita dapat ni, dapat lagi 1 markah. Yang terakhir ialah kita tuliskan kesimpulan ini 1 markah. Jadi cukuplah 4 markah. Sekarang kita lihat soalan C. Ini soalan C. Raja di bawah menunjukkan nisbah markah diperoleh kumpulan A dan kumpulan B dalam suatu pertandingan kuis. 1 markah akan diberi apabila peserta dapat menjawab 1 soalan dengan betul. Kumpulan A ada Ming, Razi dan Sani. Kumpulan B ada Yuki, Gopal dan Munir. Jumlah markah yang diperoleh kumpulan A ialah 54. Jadi yang ini jumlah dia ialah 54. Manakala kumpulan B jumlahnya ialah 60. Nyatakan nisbah markah Razi kepada markah Gopal. Jadi dekat sini kita kena tahu dululah markah Razi ni sebenarnya berapa. Untuk cari mark 1 bahagian, dekat sini Ming 3 bahagian, Razi 2 bahagian, Sani 1 bahagian. Jadi kalau nak cari yang Razi ni, kita kena bahagi 54 ni jumlah markah tadi. Kita kena bahagikan berapa jumlah bahagian dekat sini. 3 tambah 2 tambah 1 tambahkan jadi berapa? Jadi 6. Jadi 54 bahagi 6 darab dengan Razi dekat sini ada berapa bahagian? Ada 2. Okey, jadi dekat sini kita akan dapat berapa markah Razi ni sebenarnya. Okey, bila kita kira 54 bahagi 6 darab dengan 2, kita akan dapat jawapan dia ialah 18. Ini ialah markah Razi. Sekarang saya nak kira pula berapa markah sebenar Gopal ni. Sama je kaedah dia. Gopal. Okey, markah jumlah keseluruhan dia ialah 60. Kita kena bahagi berapa bahagian dekat sini? 4 tambah dengan 6 tambah dengan 5. Jadi ada berapa bahagian dekat sini? Ada 15 bahagian. Kena darab dengan berapa bahagian Gopal aja? Gopal aja ada 6. Jadi
Berapa markah Gopal dekat sini? Markah Gopal ialah 24. Apabila kita sudah tahu markah sebenar Razi dan Gopal, maka saya tulis macam ini. Razi, Gopal. Markah Razi ialah 18. Markah Gopal ialah 24. Kita kena kecilkan sebab dekat sini dia nak nisbah. Kalau nisbah mesti kecilkan sehingga yang paling kecil. Jadi dekat sini kita kena bahagi berapa? Sifir berapa agak-agak boleh bahagi dekat sini? Kita boleh bahagi dengan sifir 6. Kalau sebelah kiri bahagi 6, sebelah kanan pun bahagi 6. Kena sama kiri dan kanan. Jadi 18 bahagi 6 kita akan dapat 3. 24 bahagi 6 kita akan dapat 4. Bermaksud Razi 3 bahagian, Gopal 4 bahagian. Jadi dekat sini ada 3 markah. Markah yang pertama ialah yang ini. Kita cari markah dulu. Cari markah sebenar Razi dan Gopal ni 1 markah. Lepas tu kita tulis dalam bentuk nisbah ini dapat 1 markah. Kita kecilkan ini dapat 1 markah.